Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhana binti Hazaruddin. Nombor matrik saya 23BB05002. Assalamualaikum, saya Nur Sahira Rafika binti Zakaria, nombor matrik 23BB05005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Izzah binti Wak Abdul Ghani, nombor matrik 23BB05013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nasakram Yusof, nombor matrik 23BB05006. Assalamualaikum. Saya Wan Humairah Jihad binti Wan Khairuddin, nombor matrik 23BB05007. Yang pertama kita pergi kepada pengenalan. Apakah pengenalan bagi topik beriman kepada qadar dan qadar? Setiap manusia ni diciptakan oleh Allah SWT di dunia, telah pun ditentukan takdir mereka, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Semua yang ditakdirkan oleh Allah SWT ni adalah untuk sebuah hikmah yang diketahui olehnya. Maksudnya kita ni sebagai manusia tak tahu pun sebab apa benda itu berlaku. Allah menentukan suatu benda itu berlaku. Dan cara untuk mengetahui adanya qadar dan qadar hanyalah melalui Al-Quran dan hadis, bukan melalui logik akal semata-mata. Qadar dan qadar itu adalah rahsia Allah. Hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Allah yang menyembunyikan rahsia-rahsia dari penglihatan manusia dan ilmu mereka. Sebab apa Allah menyembunyikan rahsia-rahsia itu? Sebab ada hikmah yang Allah sendiri yang mengetahuinya. Dan Nabi dan para malaikat pun tak tahu. Nabi dan para malaikat pun tidak dapat tahu mengetahuinya. Definisi kodok dan qadar. Kodok dari sudut bahasa Arab ialah meletakkan atau memutuskan sesuatu hukum. Dari sudut syarak, ia merupakan perkara yang diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap segala makhluknya, sama ada dari sudut menciptakannya, mentiadakannya atau mengubahkannya. Manakala kadar pula dari sudut bahasa Arab adalah menetapkan sesuatu kadar yang tertentu. Dari sudut syarak, ia merupakan perkara yang telah ditetapkan kadarnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala semenjak azali selaras dengan ilmunya yang mendahului setiap perkara. Terusnya kita pergi kepada kewajipan beriman kepada qadar dan qadar. Diriwayatkan bahawa suatu hari Rasulullah SAW datangi seorang lelaki yang berpakaian sebelah putih, rambutnya sangat hitam. Lelaki itu bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Tentang keimanan, Rasulullah menjawab yang bermaksud, hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan beriman pula kepada qadar, iaitu takdir, yang baik maupun yang buruk. Lelaki tersebut berkata, Tuan benar. Hadis riwayat Muslim. Pada hadis ini membuktikan bahawa beriman kepada qadar dan qadar itu merupakan salah satu rukun iman yang wajib kita beriman kepadanya. Perbezaan qada dan qadar. Qada ialah menetapkan kadar sesuatu sebelum memutuskannya agar ia berlaku. Manakala qada pula ialah menjadikannya ia berlaku mengikut apa yang ditetapkan. Ini bermakna qadar berlaku terlebih dahulu daripada qada, dan kedua-duanya adalah saling lazim melazimi dan tak mungkin berpisah. Ibnu Al-Athir mengumpamakan dengan mengatakan qadar adalah asas atau tapak binaan, dan qada pula ialah binaan yang dibangunkan di atas asas tersebut. Okey, contoh qada ialah rezeki, kematian, umur, jodoh. Manakala qadar pula ialah orang-orang miskin berubah menjadi kaya kerana berdoa dan juga berusaha. Okey, kesimpulan yang dapat diambil dari makna qada dan qadar ialah suatu peraturan yang tertentu yang telah dibuat oleh Allah SWT untuk segala yang ada di alam semesta. Seterusnya kita pergi kepada pembahagian qada. Qada ni terbahagi kepada dua, iaitu qada mubram dan juga qada mu'allaq. Apa itu qada mubram? Qada mubram ni adalah takdir ataupun ketetapan Allah yang tidak dapat diubah atau tidak dapat diubah dan tidak boleh diubah oleh sesiapa pun. Dan yang kedua adalah qada mu'allaq. Qada mu'allaq ni adalah takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Setiap hamba diberi peluang atau kesempatan Allah untuk berusaha mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik. Konsep mudah untuk kita faham tentang pembahagian qada ni untuk qada mubram. Qada mubram ni contohnya macam jantina seseorang. Jantina seseorang ni kan setiap manusia ada jantinanya tersendiri kan. Maksudnya Allah telah menentukan jantina dia bahawa dia menjadi lelaki.
ataupun dia ni perempuan. Dia dah tak boleh ubah dah. Kalau dia ubah, maksudnya dia ubah ciptaan Allah, jadi benda tu haram. Dan yang kedua adalah qada mu'allaq. Qada mu'allaq ni sebagai contoh, orang ni sakit. Takdir dia ditentukan dia sakit. Tapi qada mu'allaq ni adalah boleh diubah melalui usaha manusia. Maksudnya dia usaha untuk pergi hospital, untuk berubat sakit dia, jadi dia dapat sembuh. Dalil qada dan qadar. Dari surah Al-Hijj ayat 21, maksudnya adalah tidak ada sesuatu melainkan di sisi kamilah perbendaraan dan kami tidak memerlukan melainkan dengan ukuran tertentu. Dari hadis pula, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang meninggal dunia dalam kondisi tidak memiliki keyakinan yang demikian, dalam kondisi tidak beriman pada takdir, maka ia bukan bahagian dari umatku. Hadis riwayat dari Abu Daud, Tirmizi dan Baihaqi. Kita pergi ke tajuk seterusnya, iaitu hikmah beriman dengan qada dan qadar. Iaitu yang pertama adalah dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita beriman dengan qada dan qadar Allah, ia dapat meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Apabila kita mempercayai bahawa qada dan qadar ni Allah telah tentukan, maka kita akan dapat merasa yang bahawa kita lebih mempercayai kepada Allah dengan apa yang Allah telah tentukan kepada kita. Okey, yang kedua adalah dapat melatih dan mendidik diri kita untuk lebih merasa bersyukur. Ketika seseorang tu beriman kepada qada dan qadar Allah, maka ia seperti dapat melatih diri daripada mendidik diri untuk bersyukur, bersabar dan bertawakal. Kerana segala sesuatu telah jelas qada dan qadarnya. Segala hal yang dibolehi di dalam kehidupan kita adalah takdir Allah. Okey, yang ketiga adalah dapat menjauhkan diri kita daripada sifat sombong dan berputus asa. Okey, apabila kita mencari tentang qada dan qadar Allah ni, maka kita dapat menjauhi diri kita daripada sifat sombong lah dan berputus asa. Sebab bila kita mengetahui tentang tu, kita tidak akan merasa sombong. Kita rasa yang setiap manusia semua sama. Setiap manusia telah ditetapkan oleh Allah sejak azali lagi lah. Lepas tu, dalam dalil Al-Quran juga telah menyatakan, dan janganlah kamu memalingkan muka daripada manusia kerana sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ni dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Sifat sombong ni, kita tidak boleh bersifat sombong kepada semua orang. Sebab kita semua adalah manusia. Kita semua yang telah diciptakan oleh Allah, semuanya sama. Seorang manusia yang tidak sempurna. Itu apabila kita mencari dan beriman dengan qada dan qadar Allah, kita dapat mengetahui bahawa setiap manusia semua sama yang telah ditakdirkan oleh Allah sendiri. Okey, yang keempat ialah dapat meningkatkan kesabaran. Hikmah beriman kepada qada dan qadar ini dapat meningkatkan kesabaran seseorang apabila terjadinya sesuatu dalam kehidupan dia yang bermaksud ujian yang Allah beri. Dia dapat mengetahui bahawa itu adalah yang terbaik untuk dia, bahawa dia dapat tahu bahawa ini adalah ujian untuk memperbaiki dirinya, dan dia dapat mengetahui bahawa ujian yang dia dapat adalah kerana Allah sayang kepadanya. Seperti dalam surah Al-Quran yang berbunyi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah kapal-kapal yang berlayar di laut seperti gunung-gunung. Jikalau dia menghendaki, dia akan menenangkan angin, maka jadilah kapal-kapal ia berhenti di permukaan laut. Sesungguhnya pula yang demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi setiap orang yang bersabar dan bersyukur. Dalam surah Asy-Syura ayat 32 hingga 33. Okey, last sekali adalah kita akan selalu berharap kepada Allah. Apabila kita mengetahui tentang qada dan qadar Allah ni, kita tahu yang takdir kita telah ditentukan kepada Allah, telah ditetapkan oleh Allah, maka kita akan lebih percaya dan lebih yakin bahawa Allah yang akan menentukan semuanya. Maka kita akan lebih berharap dan kita akan selalu berdoa bahawa untuk meminta sesuatu kepada Allah. Kita mengharapkan segala perancangan yang kita minta, apa yang kita inginkan akan selalu akan ditunaikan oleh Allah. Maka kita akan selalu berharap dan kita akan selalu merasakan bahawa Allah yang akan menentukan semua itu. Kita tidak boleh menolak tentang apa yang telah ditakdirkan oleh Allah sendiri. Itu adalah hikmah-hikmah tentang qada dan qadar.
Kesimpulannya, beriman kepada qada dan qadar iaitu kita percaya semua yang berlaku kepada diri kita dan semua makhluk ini sama ada dari segi perkataan, perbuatan atau yang lain telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cukup bagi kita berpegang dengan Masya Allahu kana, apa yang Allah kehendak pasti akan berlaku. Wa man lam yashak lam yakun, apa yang Allah tidak kehendak tidak akan berlaku. Bolehkah sesuatu itu berubah ataupun qada dan qadar itu berubah? Jawabnya ialah boleh. Dengan izin Allah jika Allah kehendaki. Biiznillah. Sekian, terima kasih.